Okay, thank you Vinesh. Cikgu lupa. Oh, today was so hectic. Astaghfirullahaladzim. I'm sorry, I'm really sorry guys. Untuk semua student saya dalam ini, saya minta maaf. Thank you Vinesh. Saya pun tak tahu phone saya kat mana. Thank you. Oh, saya Okay. cakap banyak pula saya. Okay, kita teruskan kat mana sekarang ni? Okey, kat sini. Untuk pada tahun 1948, Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu (PTM) 1948 merupakan titik penting pembentukan sebuah persekutuan yang terdiri daripada negeri-negeri Melayu, Melaka dan Pulau Pinang. Antara kandungan yang terdapat dalam Persekutuan Tanah Melayu termasuklah pentadbiran, kuasa Raja Melayu, perendangan dan kewarganegaraan. Ini contoh gambar Raja-Raja Melayu bersama General Sir Gerald Walter Robert Templar. This is him. Pesuruh jaya tinggi British di Persekutuan Tanah Melayu semasa mesyuarat Majlis Raja-Raja ke-25. Untuk wujudnya PTM 1948 ni, ada banyak gila masalah yang berlaku. Sebab apa? Pada waktu ni dah ada komunis, betul, bintang 3, ada Japan Army, MPSAGA Japan, British pun ada. Tapi at the same time dia masih lagi nak rangka satu persekutuan tanah Melayu. Sebab apa? Sebab dia mulai macam dah ada raja-raja setiap negeri, and then this man over here, Gerald Walter Robert Templar ni, dia macam, oh, I am orang yang paling hebat kat sini. Contohnya white supremacist. Dia anggap diri dia tu paling hebat. He is a leader and semua orang perlu ikut telunjuk dia. Ini menyebabkan dia panggil raja-raja Melayu untuk sama-sama tanda tangan bawah dia untuk mewujudkan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948. Nampak tak? Dia nak jadi watak utama dalam main character dalam cerita sejarah Tanah Melayu. Sebab tu ada isu. Sejarah Melayu ni semuanya berunsurkan barat. Pergi situ ada British, pergi sini ada British. Betul tak? Pergi sana ada British. Sebab hidup kita ni dah terikut dari British. Banyak pula ranting. Astagfirullahaladzim. I'm sorry guys, kalau kamu tak puas hati, kamu bagi tahu je kat saya. Saya cuba ubah diri saya. Ada soalan tak? Ada soalan, saya sambung lagi. Okey. 1957, Suruhanjaya Perlembagaan ini dikenali sebagai Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu atau Suruhanjaya RED. Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 ini disesuaikan dengan model Westminster yang diambil dari Britain. Perlembagaan ini berkuat kuasa sejurus selepas kemerdekaan pada 31 Ogos 1957. Okey, 1957. Sekejap ya. 1957. 1948, 1946. 48, 46. 1877. 1877. Okey. Saya cuba buat cantik sikit 1877, 1946, 1948, 1957. Okey. Okey, padam yang atas ni. Highlighter. Okay. Inilah tahun-tahun yang penting yang kamu perlu ingat dan faham. Untuk 1877 yang kamu perlu ingat Perak. Dia macam pelopor untuk semua benda ni. And then untuk 1946 cakap apa? Undang-undang Negeri Selat.
Undang-undang negeri selat, negeri bersekutu, negeri tak bersekutu. And then untuk 48, Persekutuan Tanah Melayu. And then 1957, Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan. Yang ni. Laporan Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan. Berkuat kuasa sejurus selepas kemerdekaan pada 31 Ogos 1957. Perlembagaan ini juga menjadi asas kepada perlembagaan negara kita pada hari ini. Dia ada 5 aspek utama. Contohnya pasal kewarganegaraan. Raja sebagai pemimpin negara. So raja, lepas tu hak rakyat Melayu dan juga Bumi Putera. Saya tulislah. Dia ada 5, saya bagi tahu apa yang saya ingat. And pertama sekali adalah raja. Raja pemimpin negara. Kemudian hak Melayu. And then kewarganegaraan. Lagi 2 saya tak pasti apa 2. Kamu boleh check dalam buku teks kamu atau nota. Saya letak nota nanti dalam Google Classroom. So 2 benda ni, 5 aspek ni adalah isi utama dalam Federation of Malay. Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu ni lah. Ataupun Suruhanjaya Red. Dia rangka perlembagaan. Okay, kita lihat ya. Ciri utama perlembagaan persekutuan. Perlembagaan persekutuan. Okey, dia ada 2 ciri. Ciri yang pertama adalah ciri tradisional. Ciri yang kedua adalah ciri moden. Kita lihat dulu ciri tradisional ni macam mana. Ciri tradisional ni, kalau ada soalan kamu boleh tanya ya. Ciri tradisional ni dia ada 4 isi. 4 isi utama. 4 isi utama. Di sini 4. Yang pertama, kesultanan atau pemerintahan beraja. Sejak berabad-abad, negeri Melayu ni diperintah berdasarkan pemerintahan beraja. Sultan merupakan perintah berdaulat yang paling tinggi dan ada pembesar 4 lipatan sampai 32 kot pembesar, and then ada rakyat. Dan memiliki kuasa penuh di negeri masing-masing. Setelah negara kita mencapai kemerdekaan, dah merdeka dah, yang solid merdeka 1957, pemerintahan beraja diteruskan lagi. Masih ada lagi keturunan raja tu, dah ada anak-anak dia, cucu-cucu dia, dah jadi raja balik. Diteruskan dan disesuaikan dengan konsep demokrasi berparlimen. Ni yang menunjukkan diffusion tadi. Dah ada pemerintahan beraja, and then disesuaikan dengan demokrasi berparlimen daripada barat. Duduk bersama-sama. Yang di-Pertuan Agong diperuntukkan melalui perlembagaan kuasa pemerintahan sebagai pemerintah tertinggi negara. Kuasa yang di-Pertuan Agong termasuklah kuasa mengampun. Macam saya cakap minggu-minggu lepas, betul tak kalau ada banduan yang nak minta maaf, nak minta pengampunan, sepatutnya kena hukuman gantung. Tapi kalau dia berbuat baik, kelakuan baik, raja ni yang dia Pertuan Agong ni dia mampu bagi pengampunan. So no more gantung sampai mati, awak boleh hidup sampai mati. Sampai Abang Jamil mampus. Hukuman yang disabitkan kesalahan oleh mahkamah. Baginda juga mempunyai kuasa membuat pelantikan bagi jawatan utama negara. Sebab itulah kita nampak ya, apa dah nama tu? Astaghfirullahaladzim. Siapa ingat nama yang asyik jumpa raja je tu untuk jadi Perdana Menteri tu? Siapa ingat? Yang pakai spek mata tu? Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim, yang bini dia tu nama Azizah tu. Thank you. Siapa cakap tadi? Ya. Man. Ahmad Iman Ariel. Okey, terima kasih. Ya. Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim tu. Kerja dia duk jumpa yang di Pertuan Agong je. Dia macam ni lah, macam Ejah nak jadi Perdana Menteri ni, Ejah lah. Boleh lah.
Pujuk je raja. Tapi jadi tak? Wallahualam tu tak jadi juga asalnya. Sebab yang di Pertuan Agong dia ada kuasa untuk melantik. Nak jadi Perdana Menteri ke? Come to me. Kalau boleh aku cakap kau jadi Perdana Menteri. Sebab itulah sampai isytihar darurat lah. Macam-macam Malaysia ni. Drama lebih. Pada peringkat negeri, raja merupakan ketua negeri. Pada baginda, letak kuasa eksekutif yang dilaksanakan melalui nasihat Majlis Mesyuarat Negeri. Raja mempunyai kuasa mengampun dan menangguhkan hukuman kepada mereka yang disabitkan kesalahan oleh mahkamah serta pelantikan jawatan utama negeri. Raja dikenali sebagai tonggak kehormatan dan keadilan yang membolehkan baginda mengurniakan anugerah. Mengurniakan anugerah. Pernah lihat tak isu-isu wira negara yang menyelamatkan bangsa-bangsa dalam kebakaran, menyelamatkan bangsa-bangsa banjir, and then dia dapat anugerah, raja bagi kat dia. Saya pun nak cari juga satu anugerah ni. Anugerah apa tak dapat raja nak bagi ni. Kalau kamu dapat anugerah tu, kamu bagi tahulah saya bertumpang gembira lah. Penghormatan dan bintang kehormat kepada individu yang terpilih. Okey, menarik. Okay, by the way, raja ni dia ada ikatan yang tak nampak dengan penjara. Saya tak tahu sama ada kamu notice ke tak, tapi raja ni dia ada ikatan yang tak dapat dilihat dengan penjara. Dia ada hidden link. Dia macam missing link, tapi dia masih associate dengan penjara. Tu yang menyebabkan saya ni ada soft spot sikit dengan kerabat raja di Malaysia lah. Sebab apa? Kebanyakan banduan dia bekerja tau. Dia sebagai banduan, dia bekerja sebagai penjahit, tukang masak dan buat kuih dan sebagainya. Dan ni sultan yang link dengan banduan ni. Banduan punya maksudnya nasib banduan ni dibela oleh sultan. Contohnya Sultan Pahang ya. Sultan Pahang dengan isteri dia support banduan ni dari segi tekstil. Tekstil dia sampai ke luar negara tau. Sampai ke luar negara. Produk banduan tu sampai ke luar negara. Yang beli pun eksekutif di luar negara. So saya respect lah tindakan tersebut. Itu yang pertama, ciri tradisional raja, sultan, S. Letak S kat sini. S. Islam. Melayu. Bumiputera. SIM. Okay. Boleh tak tradisional ni awak ingat SIM? Kau bodoh sangat tulisan saya buat cantik sikit lah. Okay. SIM. Simba. Tiba Simba. Okay, itulah tradisional. Kita dah pergi untuk sultan. And then yang kedua ialah I, iaitu Islam. Dan M, Melayu. Dan B, Bumiputera. Okay, lihat. Agama Islam. Masih lagi dalam ciri tradisional, peruntukan perlembagaan berkaitan dengan agama Islam merupakan antara ciri tradisional. Pada zaman British, raja di negeri Melayu tidak perlu menerima nasihat daripada penasihat British berkaitan dengan hak dan kedaulatan raja, adat istiadat dan orang Melayu dan agama Islam. Wow, ini menarik ya. Peruntukan perlembagaan yang berkaitan dengan agama Islam ni, tapi agama Islam je lah. Ciri tradisional. So, kalau ada governor ataupun penasihat British, dia tak boleh buat apalah. Dia tak boleh nak campur tangan pun dalam urusan ni sebab ni berkaitan dengan agama. So, kamu tak boleh campur tangan. Buat apa kamu nak palatau, nak ganggu kami? Selepas merdeka, agama Islam bagi negeri Melayu terletak di bawah kuasa raja di negeri masing-masing. Bagi wilayah persekutuan dan negeri tidak beraja, perkara ini terletak di bawah kuasa yang di-Pertuan Agong. Ya, ada soalan ke? Boleh ke Ran? Boleh ke Ran?
Boleh ke run? Run je. Saya like. Bukan like. Ya, Don. Don ke? Ada soalan ke, Don? Okey. Mute terus. Untuk bahasa Melayu, sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka, bahasa Melayu digunakan dalam pemerintahan. Sejak dulu dia dah guna bahasa Melayu. Bahasa Melayu. Bahasa Melayu menjadi lingua franca dan memainkan peranan sebagai bahasa ilmu. Kini bahasa Melayu menjadi bahasa kebahasaan dan bahasa rasmi di negara kita. Tahu tak apa maksud lingua franca ni? Siapa tahu maksud lingua franca ni? Bagi tahu kat ruangan komen. Baik Mas, terus aja. Okey, lingua franca ni adalah bahasa pengantar yang digunakan oleh pedagang-pedagang pada waktu dahulu. Pedagang Arab, pedagang Cina, pedagang Barat. Semua guna bahasa Melayu, lingua franca. Contohnya nak berdagang bahan mentah, contohnya rempah ratus. Rempah ratus, 2. 2, 3, 2. 3, 2, okey. And then boleh belilah. Maksudnya dulu nak cakapnya bahasa Melayu ni sangat hebat, sampaikan pedagang Arab, Cina dan Barat, dia tak guna bahasa Inggeris pun nak membeli. Dia guna bahasa Melayu. So, sebab apa? Sebab dia guna bahasa Melayu, dia dapat barang tu. Sebab dia bersaing juga dengan Cina dengan Barat ni untuk dapatkan rempah-rempah tertentu. So, kalau kamu tak mampu pun nak berkomunikasi, macam mana kamu nak dapatkan barang tersebut? Sebab entrepot perdagangan adalah Melaka waktu dahulu. Entrepot perdagangan. Semua yang orang letak barang kat Melaka, letak barang Arab letak kat Melaka, barang Cina letak kat Melaka, barang Barat pun letak kat Melaka. So bila nak buat urus niaga tu, perlu cakap bahasa Melayu. Untuk dapat kelebihan tu, kalau kamu tak mampu berkomunikasi bahasa Melayu, maksudnya kamu tak dapat bersaing lah. Kamu rugi, agak rugi, tak untung banyak. Lingua franca. Fun fact ya, bahasa Indonesia berasal daripada bahasa Melayu sebenarnya. Tapi masih ada lagi individu-individu yang cakap bahasa Melayu tu asalnya daripada Indonesia. Sebab sebutan dia. Tapi bahasa Indonesia ni jadi bahasa Melayu. Asal bahasa Melayu. Fun fact lah ni. Kedudukan orang Melayu yang ke-14. Sebelum merdeka, kedudukan orang Melayu dan Bumiputera adalah di bawah kuasa raja dan ketua peribumi. Apabila negara kita merdeka, Yang di-Pertuan Agong diberi tanggungjawab memelihara kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumiputera Sarawak dan Sabah serta kepentingan sah kaum lain. Okey, kedudukan orang Melayu dan Bumiputera. Kita lihat satu persatu. Kedudukan orang Melayu dan Bumiputera adalah di bawah kuasa raja dan ketua peribumi. Apabila negara kita merdeka, Yang di-Pertuan Agong diberi tanggungjawab memelihara kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumiputera Sarawak dan Sabah serta kepentingan sah kaum lain. Bumiputera ni non-Malay, tapi contoh macam Ivan Kadazan dah ada tu sejak dulu lah. Untuk kaum lain ni seperti kaum Cina, kaum India, masih lagi dijaga kepentingan sah dia. Tu untuk ciri tradisional, SIM. S-I-M-B, SIM. S, apa itu S? Kesultanan. Sultan cakap apa tadi? Sultan, okey. YDPA, dia ada kuasa untuk bagi keampunan. Dia ada kuasa untuk melantik kuasa utama dalam demokrasi berparlimen dalam negara. Untuk Islam, okey, undang-undang yang berkait dengan Islam, penasihat British tak boleh campur tangan. Bagaimana juga dengan bahasa Melayu? Bahasa Melayu adalah bahasa lingua franca.
bahasa rasmi dan juga bahasa kebangsaan negara kita. Begitu juga dengan Bumiputera dan juga kedudukan orang Melayu. Raja, dia perlu berkuasa kepada kedudukan orang Melayu, Bumiputera dan juga kepentingan kaum lain. Okey, boleh ingat ya? Okey, seterusnya kita lihat ciri moden pula. Ciri moden ada 3. Pertama sekali, ciri moden kerajaan persekutuan. Kerajaan persekutuan. KP, demokrasi berparlimen, kewarganegaraan. So, mana nak ingat? Okay, kita lihat satu persatu. Kerajaan persekutuan. Antara perkara utama yang disebut dalam perlembagaan persekutuan termasuklah mewujudkan satu sistem kerajaan persekutuan. Contohnya, laporan Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu menyarankan kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri dia beri kuasa dalam bidang tertentu. Apabila Malaysia dibentuk, Sarawak dan Sabah diberi beberapa autonomi. Autonomi, tahu tak autonomi ni apa? Autonomi ni adalah hak untuk bergerak sendiri, ada kuasa sendiri, autonomous. Contohnya macam ada kereta, kereta automatik. Kalau kereta automatik, dia boleh bergerak sendiri, betul tak? Bergerak sendiri. Begitu juga dengan autonomi. Autonomi itu adalah hak untuk bergerak sendiri. Contohnya, kerajaan persekutuan, dia agak berbeza dengan Sarawak dan Sabah. Sebab Sarawak dan Sabah, dia duduk nun jauh di sana. So, untuk certain perkara, dia agak berbeza. Contohnya sebab apa? Di Sarawak dan Sabah, dia ada kaum, contohnya kaum Iban, kaum Kadazan, kaum Muluk dan sebagainya. Dan mereka semua memerlukan hak-hak yang berbeza dibandingkan dengan negeri, contohnya negeri Selangor, contohnya negeri Kelantan. Sebab beberapa faktor yang berbeza, contohnya faktor geografi, faktor ekonomi, contohnya jumlah penduduk yang berbeza. Lihatlah Sarawak besar mana. Andai kata, faham kan maksud saya? Lihatlah Sarawak besar mana. Nak bandingkan dengan Perlis. Kecil je. Kalau sama juga, mana hak sama rata dia? Tak ada. Okey, untuk yang kedua, sistem demokrasi berparlimen. Alhamdulillah. Kejap. Sistem demokrasi berparlimen. Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan sistem demokrasi di Malaysia. Demokrasi, apa itu demokrasi? Demokrasi itu adalah suara rakyat. Suara rakyat. Asas kepada suara rakyat ialah pilihan raya umum pada tahun 1955. Yang ni ada lagu. Ada lagu pilihan raya. Mana nak? Kamu boleh buka YouTube. Kamu type lagu pilihan raya yang pertama. Memang kelakar gila lagu dia. Tujuan utama pilihan raya adalah untuk memberikan kebebasan kepada rakyat untuk memilih wakil pemimpin dan menubuhkan kerajaan. Mewakil pemimpin dan menubuhkan kerajaan. Ada banyak kan? Contohnya macam Azwan Ali sendiri pernah nak bertanding kot. Sampai apa? Dia dapat berapa undi? 13 orang undi saja. Sebab dia nak lawan dengan abang dia Azmin Ali. Tu nak memilih wakil pemimpin tu, kamu perlu cekal dan tabah lah. Nak menubuhkan kerajaan tu memerlukan suara yang ramai, kerusi yang banyak untuk menang. Bagi menentukan pilihan raya dapat dijalankan dengan adil, maka ditubuhkan Suruhanjaya Pilihan Raya, SPR. Badan ini bertanggungjawab sepenuhnya untuk menjalankan pilihan raya. Dia perlu buat semua. Dia perlu rangka, dia perlu buat, contohnya pusat mengundi di sekolah kebiasaannya, di pusat-pusat kerajaan lah. And then SPR ni, orang yang kira undi pun dapat duit tau, dapat dalam 100-200 macam tu. Untuk satu hari bekerja. Kalau kamu bekerja untuk 5 hari, kamu kira undi, kamu dah dapat 500. Saya pernah bekerja lah sebagai tu pilihan raya tu. Pilihan raya persekutuan memilih wakil bagi membentuk kerajaan persekutuan. Pilihan raya negeri pula memilih wakil untuk membentuk kerajaan negeri. Yang ni yang kecil je. Ini yang besar. Untuk kerajaan. Untuk mentadbir negara. Yang ni untuk mentadbir negeri je, untuk rakyat negeri ni. Dan yang ketiga, ciri moden ialah kewarganegaraan.
kewarganegaraan persekutuan mula diperkenalkan pada tahun 1948 melalui Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu. Kalau kita ingat tadi ada 1877, 1946, 1948 dan juga 1957. Dia cakap 1948 ni, yang ni dah ada kewarganegaraan. Yang saya cakap tadi itulah. Melalui Persekutuan Tanah Melayu. Sebelum itu tidak terdapat satu kewarganegaraan yang sama bagi seluruh negara. Rakyat dikategorikan sebagai rakyat raja dan terdapat juga penduduk yang mendapat kerakyatan British sekiranya dilahirkan di Melaka atau Pulau Pinang. Rakyat dikategorikan sebagai rakyat raja dan terdapat juga penduduk yang mendapat hak kerakyatan British sekiranya dilahirkan di Melaka atau Pulau Pinang. So, ni different case lah. Kemerdekaan Tanah Melayu dan pembentukan Malaysia melahirkan taraf kewarganegaraan yang sama kepada rakyatnya. Okay. Ni ciri moden. Macam mana nak ingat? KP, DP, Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Persekutuan. Okey, macam ni. Pernah dengar tak demo? Contohnya bahasa Kelantan lah ni. Demo buat apa lah ni? Contohnya lah. Untuk mendapat kewarganegaraan, kamu perlu ada kad pengenalan. Demo buat. Cara saya nak ingat lah. Kalau kamu ada kaedah kamu sendiri, kamu boleh guna. Kayaknya kamu dah ingat lah. K, kewarganegaraan, kad pengenalan, demo buat. Kewarganegaraan, kerajaan persekutuan, demokrasi berparlimen. Okay. Ni untuk ciri moden. Okay. Kita pergi kat quizzes pula ya. Quizzes kejap. Share. Astagfirullah. Astagfirullah. Okay, saya mengalu-alukan kedatangan kamu semua. Selamat datang Dinesh, selamat datang Sofia, selamat datang Ariel, selamat datang Huzaifah, Mursyid, Alia, Adriana, Azfar, Ain Fatin, Iman tak dapat. Okay, ada tak lagi? Don ada Don. 369. Ahmad Iman dah ada, Ariel dah ada, Dinesh dah ada. Siapa masuk ni? Umaira, okay Umaira. Long time no see Umaira. Sofia, Ain Fatin, Alia, Adriana. Mursyid Hamdan dah ada kan? Mursyid dah ada. Huzaifah pun dah ada. Okay, semua dah ada ni. Kita boleh mulalah. Okay, good luck semua. Kalau tak dapat jawab, jangan tu sebab saya bagi soalan yang saya tak ajar. Okay, good luck semua.
Siap, Cak. Yeah? Okay. Tania, I know you quite fast. How is it? Is it easy for you, Vinesh? Ya, Cak. Okay. We wait for your friends. Mana nama Mushi Hamdan? Mushi Hamdan awak ada tak? Area? Missing in action.
Ariel, Rosyid ada tak? Ada soalan yang sekiranya jangan masih tak faham. Saya dah siap. Oh, okey. Do attempt. Okey, tak apa tak. Yang tak faham tu yang part mana? Awak boleh tanya saya direct lah. Saya okey je. Hukum adat Melayu. Okey, macam ni. Everyone in meeting. 0145459 Okey, ni nombor saya. Nanti boleh tak salah seorang kamu ni buat group untuk add semua orang dalam kelas ni, and then saya akan add Cikgu Shina dalam tu sekali. Sebab kalau boleh, kamu boleh tanya saya soalan bila-bila masa je yang kamu nak. Ni nombor saya. Create group dan boleh letak untuk fast track punya kelas lah. Lagi convenient nak faham satu benda, satu topik tu. Okay, kita end ya. Okay, kita discuss soalan satu persatu. Okay, tahniah kepada Vinesh, Sofia dan juga Ain Fatin dan juga semua yang participate dalam quizzes ni. Oh, okay. Kita review question dulu. Okay. Yang manakah merupakan contoh undang-undang adat Melayu? Okay, mungkin agak confusing. Tapi kalau kita ingat. Contohnya hukum pula dah. Hukum Kanun Melaka, Hukum Kanun Pahang. Ada dua ni je hukum kanun. Lepas tu undang-undang yang tadi ada kad pengenalan Michael Jackson. Tak silap saya. Undang-undang Kedah. K. KP Michael Jackson. P. Undang-undang 99 Perak. Bukan undang-undang 99 Melaka. Nampak? Ramai jawab undang-undang 99 Melaka. Tak wujud pun undang-undang 99 Melaka. Yang wujud adalah undang-undang Laut Melaka. Kalau awak ingat, kad pengenalan Michael Jackson. Untuk M, undang-undang Laut Melaka lah. Dan untuk J, undang-undang Johor. Nampak? So tak apa. Kita belajar dari kesilapan. Ingat ya, undang-undang 19 Melaka ni tak wujud pun. Yang wujud ialah hukum Kanun Melaka dengan undang-undang Laut Melaka. Okey, kita lihat yang seterusnya pula. Perjanjian Persekutuan 1957 mengandungi 5 terma utama iaitu yang ni yang saya bagi tahu tadi. Yang saya bagi tahu 3 sahaja. Ada 5 semuanya, tapi saya bagi tahu 3 je. Saya lupa dia betul apa. Kerajaan Persekutuan yang kukuh, yang pertama, menjamin kedudukan Raja-Raja Melayu, kewarganegaraan yang sama, Parlimen mengandungi Dewan Rakyat dan Dewan Persekutuan yang betulnya. Bukan Dewan Makan. Kenapa awak jawab Dewan Makan? Siapa 4 players jawab Dewan Makan ni? Dewan Makan ni dalam asrama, tempat awak makan tu Dewan Makan. Okay. Kini untuk 5 terma ni awak ingat je lah. Kerajaan Persekutuan yang kukuh, Raja, Warga Negara dan juga Dewan Rakyat dan Dewan Persekutuan. Okay. Untuk seterusnya, ciri utama perlembagaan persekutuan terdiri daripada Astaghfirullahaladzim, kenapa ramai jawab ciri kerakyatan ni? Ciri kewarganegaraan, ciri klasik dan moden. Alhamdulillah. Ingat ya, ciri utama perlembagaan persekutuan ada 2 sahaja. Traditional dan moden. Traditional tu apa? SIM. S-I-M-B. SIM. S tu apa? S tu adalah sultan, kesultanan. Macam mana sultan tu yang dia ketua agung tu, dia ada kuasa untuk beri pengampunan. Dia ada kuasa untuk melantik pemimpin utama dalam sesebuah kerajaan. S. I apa? I adalah Islam. Dalam ciri tradisional ni, perlembagaan persekutuan yang ada unsur-unsur Islam, penasihat British tak boleh campur tangan. Itu Islam. Dan juga untuk M. M adalah Melayu sebagai bahasa utama, lingua franca, bahasa kebangsaan. Dan juga B, iaitu Bumiputra. Kedudukan Bumiputra dan juga kepentingan orang bukan Melayu, kepentingan orang kaum lain dan juga kepentingan Melayu, Bumiputra dan juga kaum lain. Itu SIM untuk tradisional. Untuk moden, demo parlimen, demokrasi berparlimen 1, kerajaan persekutuan 1 dan 1 dengan kewarganegaraan.
Mungkin awak confuse kot ciri kewarganegaraan kat sini. Kalau ditanya ciri utama perlembagaan persekutuan bagi ciri moden, kewarganegaraan ni betul. Okey, saya harap awak faham. Kalau ada soalan awak tanya ya. Okey. Ciri tradisional perlembagaan persekutuan terdiri daripada kesultanan diraja, agama Kristian, bahasa Inggeris, kedudukan orang bukan bumiputera. Okey, kedudukan orang bukan bumiputera ni dia tak termasuk ya. Maksudnya kedudukan orang Melayu dan bumiputera dan kepentingan kaum lain. Dia tak sebut kedudukan, dia sebut kepentingan. Dia adalah sesuatu perkara yang berbeza. Sebab apa? Sebab apa kedudukan? Kedudukan ni maksudnya contohnya UiTM lah, UiTM. Yang boleh masuk UiTM adalah orang Melayu dan bumiputera. Itu adalah kedudukan yang berbeza dengan kaum lain. Seperti kaum Cina dan India, dia tak boleh apply untuk UiTM. Sebab kedudukan ni dia berbeza dengan kepentingan. Kepentingan ni macam hak politik, hak sosial, hak ekonomi, itu kepentingan. Saya harap awak faham ya. Empat kedudukan ni dia berbeza sikit dengan kepentingan. So untuk ciri tradisional, kan ada SIM tadi. SIM, S, Sultan, saya ulang lagi. Agama Islam, bahasa Melayu. Dan kedudukan orang Melayu dan bumiputera dan kepentingan kaum lain. Saya harap awak faham Pak. Okay, seterusnya. Kerajaan persekutuan, kewarganegaraan dan sistem demokrasi berparlimen merupakan ciri-ciri. Ini ramai jawab betul. Kenapa dia jawab ciri kewarganegaraan ni? Ciri kewarganegaraan dah ada dekat sini. Nampak tak ni? So yang ada untuk ciri maafkan saya. Untuk ciri moden yang SIM tadi tu lah. Traditional. Astaghfirullahaladzim saya. Ni untuk ni betul ciri moden. 3 benda ni je. Ciri moden, demo, berparlimen, kewarganegaraan dan juga kerajaan persekutuan. 3 benda sahaja. Kalau untuk ciri tradisional ada 4 tadi. SIMB, SIM. Question 5. Saya faham yang ni. Okey, ada soalan tak? Ada soalan tak? Untuk bab 2 ni dia agak confusing. Tapi once awak dah grab facts tu dah tak ada masalah dah lah. Ada soalan tak? Everyone? Tak ada? Okay. Okay, dalam tu saya ulang balik yang ni untuk kali terakhir sebelum kita akhiri majlis dah. Akhiri kelas kita hari ini. Untuk bab 2 bab untuk bab 2 ni perlembagaan persekutuan kan? Persekutuan. Apa yang awak perlu ingat adalah ciri tadi. Dia ada modern, dia ada tradisional. Dan juga macam mana tadi rentetan termaktubnya perlembagaan persekutuan ni ada 1877 tadi, 1946, 1948, 1957. Dan perlembagaan persekutuan ni dia ada 5 terma utama. 5 terma utama yang dia cakap ada raja, dia ada Melayu, dia ada kewarganegaraan, dia ada dewan dan dia ada satu lagi. Saya tak ingat apa benda. Kamu boleh tengok pula lah. Kamu boleh tengok buku teks je untuk. Kamu dapat tak buku teks? Dah dapat kan? Dah dapat dah. Dah dapat, kamu boleh refer balik. Dia ada digital juga. Untuk ni dia ada macam small section je untuk 5 terma utama. So inilah yang kamu perlu faham untuk bab
sebab dia persekutuan ni. Yang ni simple saja. More like fact-fact yang kecil-kecil tu tak apa. Yang penting faham dulu. Faham, insya-Allah awak dapat ingat. Dan bila awak ingat, datanglah soalan macam mana pun awak boleh jawab. So ada soalan tak? Tak ada, Cik. Tak ada. Okay, kalau tak ada soalan, Ya. ya? Tak ada. Tak ada. Okay, kalau tak ada soalan, pertama sekali saya mohon maaf lah untuk hari ini saya agak hektik sikit. Tapi saya haraplah segala ilmu yang saya bagi untuk hari ini bagi manfaat kepada awak semua. Dan betul kalau awak ada soalan awak boleh tanya saja saya. Saya dah bagi nombor. Saya boleh jawab bila-bila masa pun awak nak tanya. So saya harap segala ilmu saya bagi ini bermanfaat untuk awak. Saya harap segala masalah yang awak hadapi sekarang ini dipermudahkan urusan. Awak sentiasa bahagia, jangan stres-stres. Senyum sentiasa. Dan selamat malam dan selamat beramal tiba. Okay. Terima kasih semua. Terima kasih, Cik. Sama-sama. Terima kasih, Ego. Sama-sama Iman. Ya, saya juga. Terima kasih Ariel. Take care, Cikgu. Alright, Vinesh. Bye. Bye-bye. Thank you, Zaifa. So touching, Umaira. Okay, thank you, Sophia. Take care juga, Zaifa. Syed Azfar.